Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bab 1 sukatan membulat. Okey, kita kena berkenalan dengan radian dulu. Apa itu radian? Okey, kita tunjuk contoh dulu. So, kat sini sebelah kanan ni ada suatu papan permainan baling damak dengan jejari. Kat sini 10. Dekat sini adalah keseluruhan adalah 20. So, perhatikan bahawa dua sektor itu mempunyai sudut yang sama. Bila jejari dengan dia punya lilitang bulatan yang sama, lilitang sektor yang sama, dia akan mempunyai sudut yang sama. Maksudnya kat sini 20, kat sini 20. Kalau yang kecil ni, sini 10, sini 10. So, apabila jejari dengan sektor dia nilai yang sama panjang, bermakna dia akan memperoleh 1 radian sebagai sudutnya. Okey, apa itu radian? Radian itu sebenarnya adalah sudut. Sekejap. Okay. Sudut yang tercangkum di pusat bulatan oleh lengkok yang sama panjang dengan jejari bulatan. Okey, ini lengkok. Ini jejari. Kalau jejari dengan dia punya lengkok sama panjang, jadi itu dikenali sebagai radian. Okey. Itu maksud radian lah. Okey, seterusnya. Sebelum ni kita belajar dalam darjah. Sedarjah 360 bersamaan dengan 2 pi. Kalau 180 bersamaan dengan pi. Jadi kalau awak tengok lepas ni, pi tu memang nilainya adalah 180. So pi bila awak tekan kalkulator, pi ni adalah 3.142 lah. Ini dalam kalkulator. So kejap. Okey, kita tekan pi. Shift pi. Nilainya adalah 3.142. Itu memang nilai dalam radian. Okay. So, macam mana kita nak tukar radian ni menjadi darjah? Okey, macam awak belajar fizik sebelum ni, kalau kita nak hapuskan unit, kita kena darab dengan bahagi dengan unit yang sama. Contoh, awak ada 1 radian. Kita nak tukarkan 1 radian ni kepada darjah. Jadi kita darab dengan pi radian, disebabkan radian, kita kena letak radian ni di bawah. Radian 180 darjah bahagi pi radian. So, ada radian dekat atas, ada radian dekat bawah. Jadi dia boleh dihapuskan. Akhirnya unitnya akan jadi dalam darjah sahaja. Okey, kejap. 1 darab 180 bahagi dengan pi. So itulah nilai dia, 57.296. 57.296. Ini dalam kalkulator lah. Okey, so kalau daripada radian nak tukar kepada darjah, jadi mesti darab 180 bahagi pi radian. Sebab radian boleh potong dengan radian. Okey, manakala bila darjah nak pergi kepada radian, guna yang sama, cuma sekarang darjah dekat atas. Jadi bermakna bila kita nak darab, dia akan jadi pi bahagi 180 darjah. So darjah ini boleh dipotong, jadi akhirnya unit itu akan dapat dalam radian. Contoh ni lah, contoh ni kan, 1 darjah kita nak tukar kepada radian. Jadi cikgu akan darab pi radian bahagi dengan 180 darjah. Banyaknya cikgu punya ni. Okay, 180 darjah. So darjah boleh potong, akhirnya unit akan dapat dalam radian lah. So kita tekan kalkulator. 1
darab pi bahagi dengan 180. Dapatlah satu darjah tu dalam unit radian, iaitu 0.01745. 0.01745. Okey, sampai setakat ini faham? Jelas macam mana nak buat penukaran daripada darjah ke radian, radian ke darjah. Faham? Faham, cikgu. Okey, so kesimpulannya, awak ada dua sahaja, sama ada awak darab dengan pi bahagi 180 ataupun darab dengan 180 bahagi pi. Bergantung kepada apa yang awak nak buat. Daripada darjah ke radian ke darjah. Okey. So kita pergi slide seterusnya. Ini contoh lah. Okay. Soalan dia, tukarkan setiap sudut berikut kepada darjah. So kita ada radian kan. So macam mana kita nak tukarkan radian kepada darjah? Nak darab 180 bagi pi ke pi bagi 180? Darab 180. Darab 180 bagi pi. Darab 180 darjah bagi pi radian. Kenapa kena darab macam ni? Sebab radian ini boleh dipotong unitnya, kita akan dapat jawapan dalam darjah. Sama macam fizik Memang fizik pun macam tu. Awak nak hapuskan dia punya unit tu, kita kena bahagi dengan unit yang sama. Okey, seterusnya kita pergi kepada contoh yang kedua. Sama juga disebabkan radian nak tukar kepada darjah, jadi kita kena darab dengan pi radian di bawah. Dapatlah jawapan. Okey, macam mana boleh dapat jawapan ni? Okey, cikgu tunjuk Awak ada 2.25 darab 180 bahagi dengan pi. So ini jawapan awak kalau dalam perpuluhan. Macam mana kita nak tukarkan kepada darjah dan minit? Kita cuma tekan je bulatan bulat ni. So dia akan tukar kepada darjah dan minit. Okey. Dekat sini 55.8. So ini adalah saat. Sepatutnya ini akan dibunda lah jadi 55 minit. So kita boleh dalam macam ni ataupun awak boleh tukar balik kepada dalam perpuluhan. Tapi biasanya soalan skema kita terima dalam perpuluhan lah. Jaranglah orang buat dalam minit dan darjah. So kalau tak nak selamat, kita buat dalam perpuluhan. 18.92. Okay, sampai sini faham? Faham. Okay, kita teruskan lagi. Okay, sekarang ni kita tukarkan pula daripada 40 darjah dan 150 kepada radian dalam sebutan pi. Bila soalan minta dalam sebutan pi, maknanya pi tu awak jangan masukkan dalam pengiraan awak. Contoh soalan A. Okay, kita nak tukar 40 darjah dalam radian. Okay, kita dah tahu 40 darjah kita mesti darab dengan pi bahagi 180 darjah. Akhirnya unit akan jadi dalam radian. Tapi kita jangan usik pi ni sebab dia nak dalam sebutan pi. Jadi awak cuma boleh bahagikan nombor saja. Jadi 40 bagi 180 adalah 40 bahagi 180. So awak akan dapat 2/9. Itu kalau soalan minta kekal dalam keadaan pi lah. Jadi awak tak perlu darabkan pi. Awak cuma selesaikan yang nombor saja. Jadi 2/9 pi. Okay. Sama juga dengan 150 darab disebabkan kita nak tukar kepada radian. Jadi pi bahagi 180. Mesti unit darjah ini di bawah. So akhirnya dia akan dapat dalam unit radian. Jadi 150 bahagi dengan 180 dapatlah 5/6 pi radian. Dalam MAT unit tak tulis pun tak ada masalah. So okey lah. Soalan minta dalam sebutan pi, jangan usik pi ni. Okey, soalan B. 110 darjah 30 minit
kepada radian. Okey, sama je. 110 darjah 32 minit disebabkan di darjah ke atas, jadi kita darab dengan dia suruh guna ni, jadi kita guna tu lah 3.142 bahagi dengan 180 darjah. Sebab apa? Pi itu bersamaan dengan 3.142. So ini darjah boleh potong dengan darjah, jadi jawapan awak akan dapat dalam unit radian. So cara nak tukar kalkulator adalah baik. 110 darjah 32 minit darab dengan 3.142 bahagi dengan 180. So dapatlah jawapan. Kena tekan ni. Okey, dapatlah 1.929. Sama juga dengan 320 darjah darab 3.142 bahagi dengan 180. Dapatlah jawapan 5.586 radian. Sampai sini jelas? Cikgu, Aha. yang 110 tu kenapa cikgu buat 32? Allah. 30 Sorry. 30. Tapi cikgu tekan kalkulator tadi betul kan? Tengok sekejap cikgu tekan berapa. Cikgu. Tapi cikgu tekan 32. Oh, okey. Sekejap kita tukar 30. Okey. 1.929 sama lah. Okey. Terima kasih betul kan cikgu. Okey. Macam mana? Sampai sini jelas tak? Jelas cikgu. Ada soalan nak tanya? Kalau tak ada, cikgu teruskan. Okay, so ini latihan 1.1 ni awak boleh try lah. Cikgu tak suruh buat tapi awak boleh try. So kalau cikgu sekarang ni contohlah kita nak kepada radian. So macam mana cikgu nak tukar kepada radian? Cikgu nak darab berapa kat sini? Darab dengan Darab pi bahagi 180. oh ya ke, baik, bahagi 180. 180 bagi pi. 180 bagi pi cikgu dah kata tadi kan. Bila ini lalu radian, kita kena bahagikan mesti radian tu dekat bawah. Jelas tak? Baru boleh radian dia dipotong, baru hasilnya akan ada dalam unit darjah. Faham? Faham cikgu. Okey, sama juga macam ni. Dia minta setiap sudut dalam kepada radian. Tapi dalam sebutan pi. So, apa kita nak buat? Apa nak buat dengan 18 darjah ni? Kita nak darab dengan berapa? Siapa yang perlu berada dekat bawah? Pi ke 180? 180. Okey, 180 darjah. Pi dekat atas. So, apa kita nak buat bila nak tekan kalkulator? Boleh tak cikgu tekan 18 darjah darab pi bagi 180? Boleh tak? Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab nak sebutan pi. Soalan minta dalam sebutan pi. Jadi, kita cuma bahagikan 18 dengan 180 saja. So, pi ni kita jangan usik. Okey, sampai sini. Faham? Faham. Okey, kita teruskan. Okey, ni cikgu nak biar dulu. Kita pergi pada panjang lengkuk suatu bulatan. Okey. So, apa itu panjang lengkuk suatu bulatan? Okey, kita tengok rajah sebelah. Menunjukkan seorang perempuan sedang bermain buayan. Dan buayan dengan panjang 2.5. Dari sini ke sini 2.5. Beraya dengan membentuk lengkuk bulatan yang melalui sudut kat sini 1.7 radian. So, nampak dia membentuk sektor bulatan. So, panjang lengkuk suatu bulatan adalah dari sini
sehingga ke sini. Di mana dia berayun tu. Tempat dia berayun itu adalah panjang lengkok suatu bulatan. Okay, dan di mana panjang lengkok suatu bulatan adalah bersamaan dengan dia macam ni. Panjang lengkok AB warna biru ni bahagi dengan sudut dia warna biru awak tengok warna biru je. AB bahagi dengan sudut kepada dia iaitu AOB bersamaan dengan lilitan bulatan bahagi 360. Itu maksudnya macam ni. Dia nak kaitkan dengan konsep keserupaan. Okey, apa maksud konsep keserupaan tu? Awak ada vektor yang kecil. Maknanya warna pink dengan sudut dia dibandingkan dengan warna kuning keseluruhan dibandingkan dengan sudut dia. Ataupun boleh ditulis sebagai macam ni. Sisi bahagi sisi, sudut bahagi sudut. Contohnya cikgu buat AB yang minor kecil minor bahagi dengan lilitan bulatan sama dengan theta bahagi dengan 360. Maknanya kecil bahagi dengan sisi bahagi sisi, sudut bahagi sudut. So, macam mana kita nak dapat yang ini AB minor? Jadi cikgu akan darabkan lilitan buatan ke sebelah. So, AB minor sama dengan theta bahagi 360 darab dengan lilitan bulatan. So, kita dapat formulanya adalah pi theta bahagi 360 darab dengan 2 pi r. Okey. Sampai sini awak faham tak? Kalau ini pun cikgu pindahkan, jawapannya akan dapat macam ni jugalah. Sebab ini adalah theta. Sudut AOB sekarang adalah theta kan? AOB tu adalah theta. So darab dengan lilitan bulatan bagi 350, akhirnya dapat macam ni juga. Sampai ni senang, faham tak? Ni macam mana dia bina formula ni? Sampai sini faham? Faham cikgu. Ataupun cikgu perlu faham okey. So, cikgu ingatkan sekali lagi, cikgu padam. Kita nak bina formula ni. Sisi kecil bahagi sisi yang besar sama dengan sudut yang kecil bahagi sudut yang besar. Itu adalah konsep keserupaan. Kecil bahagi sisi sama dengan sudut bahagi sudut. Okey. Dan kita tahu, cikgu nak tanya tadi, 360 ni bersamaan dengan apa? 2 pi. 2 pi, bagus. So, kalau cikgu buat macam ni, bahagi 2 pi darab dengan 2 pi r. 2 pi dengan 2 pi boleh dipotong kan? So, sebenarnya formula untuk panjang lengkok dikenali sebagai S. So, S adalah bersamaan dengan R theta. So, itulah formula yang awak belajar untuk panjang lengkok suatu bulatan. Inilah yang awak belajar formula dekat MAT ni. Dulu masa awak belajar tingkatan 2, cikgu ingat lagi cikgu ajar kelas 2T masa tu. Cikgu ada ajar topik ni. Luar dia punya lilitan bulatan. Kalau lilitan bulatan penuh, kita buat 2 pi r. Tapi kalau dia tak penuh, theta bahagi 360 darab dengan 2 pi r.
Ingat tak? Awak ada belajar masa tingkatan 2. Ingat cikgu. Ingat kan? So dekat AdMed, lilit ini pun panjang lengkok ni sebenarnya adalah lilitan bulatan. Tapi lilitan bulatan pada sektor yang tertentu lah. Yang kecil saja. Kalau yang ni, warna ungu ni kita panggil lilitan bulatan lah. Yang AB ni kita lilitan bulatan juga. Tapi sekarang kita panggil dia panjang lengkok. Jelas tak? So ini yang cikgu kata tadi. Yang 2 pi boleh dipotong. So formula kita untuk kita belajar dalam AdMed, S equal to J theta, iaitu S itu adalah suatu panjang lengkok, J itu adalah jejari dan theta adalah kita punya sudut kat situ. So kalau awak ada bulatan, contoh cikgu nak kat sini adalah S. Ini adalah C. Kat sini adalah theta. Macam tu. So awak kena tahu S itu apa, J itu apa, theta itu apa. Dan theta itu mesti dalam unit radian. Sebab tu kita belajar penukaran dulu tadi. Faham tak? Faham cikgu. Okey, kita teruskan lagi contoh. Kita pergi pada contoh. Cari panjang lengkok S bagi sektor POQ berpusat dekat O. Apakah formula bagi panjang lengkok kita tadi? S equal to R theta. R theta, J theta. Sama je lah kan? Okay, R theta lah kita buat. So, R kita adalah 5. Theta kita adalah 0.9. Perlu tak cikgu tukarkan sudut ni? Tak. Tak. Kenapa cikgu tak perlu tukar? Sebab dalam radian. Sebab dia memang dah dalam radian. Okey, bagus. Dapatlah jawapan dia 4.5 kot. 0.9 darab dengan 5. Okey, 4.5. Okey, seterusnya B. Sama jugalah. S equal to J theta. J kita adalah 6. Theta perlu tak cikgu tukar theta ni sekarang? Perlu tak cikgu tukar? Perlu ke tukar theta ni sekarang? Senap ni. Perlu tukar tak? Tak. Tak perlu sebab dia masih lagi dalam radian. Sama je. So 2/3 pi radian. Nak tak tulis lah. Unit dia. Okey. So dapatlah jawapan. Kat sini awak kena darab dengan dia punya pi sekali lah. So 6 darab dengan 2/3 pi. Okey, ataupun 6 darab 2/3 darab dengan pi. Sama je. Okey, so 12.57. 12.57. Okey, jawapan mesti dalam 4 angka bererti. Mesti pula. Boleh tak cikgu gunakan ini sebagai theta? Boleh? Tak boleh. Tak boleh. So sebab S kita yang kita nak dekat sini kan. Jadi apa kita nak buat untuk dapatkan kita punya theta? Apa jalan yang kita dapat buat untuk kita dapatkan theta tu? Mula-mula kita kena Tolak dengan 360. okey, bagus. 360 tolak dengan 140. So dapat jawapan 120 darjah. Boleh tak cikgu kekalkan theta ni untuk dimasukkan dalam formula S equal to J theta? Tak. Tak, apa nak buat? Darab pi bahagi 180. Bagus, darab pi bahagi 180. Okey, kita tukar dulu. Cikgu. Ya. Yang 360 tolak 140 tu jadi 220. Sorry, 220.
Okey, 220 darab dengan pi bahagi dengan 180. So, awak dapat 3.840. 3.840. Okey, barulah kita masukkan dalam formula S equal to J theta. So, S equal to J theta. J kita adalah 10, theta kita adalah 3.840. So, jawapan akhir kita adalah 38.40. Okey, sampai sini jelas tak? Jelas. Ada soalan nak tanya? Tak ada cikgu. Kalau tak ada, kita teruskan lagi. Okey. Ini jawapannya tadi lah. Okey, kita tengok dalam bentuk ayat pula. Raja di sebelah menunjukkan bahagian dari perbulatan O dan berjejari J. Dia beri sudut AOB adalah 1.3 dan panjang lengkuk AB dan BC masing-masing adalah 2.6 dan 1.4. Okey. So soalan A. Okey, soalan A. Soalan minta J. So apa kita boleh dapat? Macam mana nak cari J? Apa formula yang kita boleh gunakan? Apa formula yang S kita boleh gunakan? sama R theta. Okay, S equal to R theta. Okay, so S kita dah ada belum? Ada. Berapa tu? 2.6. Okay, boleh tak cikgu buat 4.0 keseluruhan sekali, boleh ke? Tak boleh. Tak boleh sebab kita dah tahu tadi sudut theta tu merangkumi kalau yang ni dia untuk ni sahaja. So kita ambil itu je lah. So 2.6 sama dengan J tak tahu, theta kita adalah 1.3 radian lah. So J dapatlah sama dengan 2 ke? 2.6 bagi 1.3. Dapatlah 2. Sejari kita dapat 2. Okey, so soalan B. Dia minta sudut BOC. Okey, BOC maknanya sudut tu dekat sini. Dalam radian. Macam mana kita nak buat? Boleh tak gunakan formula S equal to R theta lagi? Boleh. Boleh. Okay. So, S kita adalah 1.4. R kita dah ada ke belum? Dah. Dah, itu 2. Kita boleh guna sebab J dia mestilah sama kan dalam satu bulatan. J dia mesti sama. So, theta. So, theta dapat 0.7. Okey, sampai sini faham? Faham cikgu. Okey, kita teruskan lagi. Nanti korang try buat latihan kendiri 1.2 Kita pergi tengok pula menentukan perimeter tembereng suatu bulatan. Kawasan berwarna pada rim tayar basikal yang berjejari 31 cm dalam rajah di sebelah merupakan 3 tembereng yang sama saiz bagi suatu bulatan. Perimeter bagi satu daripada tembereng itu ialah hasil tambah semua sempadannya. Okey. Maksudnya, yang warna, nampak tak warna? Nampak tak ni? Warna hijau, warna merah, warna biru. Ini semua adalah maksudnya tembereng. Tembereng suatu bulatan. Dan dikatakan kalau satu tembereng ni hasil tambah semua sempadannya. Maknanya ini bersama dengan ni tambah ni tambah ni. Macam tu. Itu maksud dia. So yang kat sini ni, point kat sini dia nak cakapnya yang ini dikenali sebagai tembereng. Dan satu tembereng ini bersama dengan tembereng yang lain. Okey. Nilai dia sama. Dan dia juga, satu tembereng ini juga bersamaan dengan warna hijau, warna merah
dengan warna biru. Itu maksud dia. Okay, kita teruskan lagi. Contoh 5. Oh, kita dah nampak tembereng lah dekat sini kan. Nampak tak warna hijau. Kawasan warna hijau ni adalah kita punya tembereng lah. So, rajah di sebelah menunjukkan sebuah bulatan dengan pusat O dan berjari 10 cm. Parental AC mencangkum sudut 114 darjah pada pusat O. Hitung perimeter tembereng berlorek A, B, C. Okey, dia tanya berapa perimeter yang warna hijau ni? Okey. Macam mana kita nak dapat? Boleh tak cikgu dapat panjang lengkuk ABC? Boleh tak? Nak kena guna apa untuk dapatkan panjang lengkuk ABC? Formula apa nak guna? R theta. S equal to R theta. So, R kita adalah 10. 10. Theta kita boleh tak masuk 114 ni? Boleh tak? Tak boleh. Siapa nak buat dengan 114 ni? Tukar dalam radian. Macam mana cikgu nak tukar dalam radian sekarang? Darab pi per 180. Bagus. Darab pi bahagi 180. Awak nak tukar sebelum pun boleh, masuk dalam persamaan pun boleh. Kita boleh terus darab lah. 10 darab. Sorry, darab 114 darab dengan pi bahagi 180. Nak guna 3.124 boleh. Nak guna pi terus dalam kalkulator pun boleh. Sama je jawapan ni nanti. So, jawapan ni adalah 19.897. 19.897. Okey, so itu adalah S. Kita dah tahu 19.87 dekat sini. 897 dekat sini. Okey, soalan cikgu. Awak dah tahu. Ini 10 kan? Awak dah ada 114. Okey, cikgu nak tanya macam mana nak dapat AC? Awak pernah belajar ni masa tingkatan 4. Kita nak guna formula apa? Betul kosinus. Bagus. Betul kosinus. Nampak tak ada satu pasangan kat sini? So, kita boleh menggunakan petua kosinus. Okey, jadi formula kita adalah A kuasa 2 sama dengan 10 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2 tolak 2 darab 10 darab 10 darab cos 114. So, AC bersamaan dengan 10 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2 tolak 2 darab 10 darab 10 darab cos 114. Punca kuasa. Dapatlah jawapan 16.77. So, soalan minta perimeter kan tadi. So, perimeter sama dengan 19.897 tambah lagi dengan 16.77. Tambah dengan 19.897. So, dapatlah jawapan 36.67. Okay, sampai sini jelas? Jelas, Jelas. cikgu. Jelas tu. Okay, jelas Ada soalan nak tanya? Okay, kalau tak ada cikgu teruskan lagi. Okay, sama 36.67 kita dah dapat jawapan ni. So, awak boleh try lah soalan kat sini. Okay, sekarang cikgu minta awak ambil masa dalam 10 minit lah. 5 minit je lah. Lambat sangat pula. Okay. 5 minit untuk buat soalan nombor 2. Lepas tu cikgu akan panggil sesiapa untuk jawab. Atau cikgu boleh panggil sekarang? Cikgu nak try panggil siapa dia
Cikgu nak panggil tengah lah. Okey, Zaim. Zaim boleh cakap tak Zaim? Boleh cikgu. Okey, Zaim. Tolong Zaim, macam mana cikgu nak selesaikan soalan nombor 2 ni Zaim? Sambil tunggu Zaim jawab, korang boleh try sendiri kat kertas korang Okey Zaim. Macam mana cikgu nak dapat soalan A tu? Guna formula S sama dengan R theta. Okey, S equal to R theta. Teruskan. S sama dengan 14. Okey, 14. 14 sama dengan 7 theta. Theta. Okey, bagus. So, theta dapat berapa? 2. Bagus. Okey, teruskan Zaim. Tu cikgu yang A tu belum selesai lagi. Hah? Sebab Oh, dia ya. nak dalam darjah. Okey. Teruskan. Theta tu dalam darjah. Jadi apa nak buat? Tukar pada darjah. Okey, macam mana? 2 darab 180 per pi. Okey, bagus. Teruskan. Lepas kita dapat berapa? Dapat 114.59. 114.59 betul ke? Betul lah. 114.59. Okey, bagus. B? Kat sini ada 7. So, Guna 14 ada. betul cosinus. Okey, teruskan. F APQ PQ kuasa 2 Okey. sama dengan 7 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2 tolak 2 darab 7 cos 114.59. Okey. Okey, so PQ dapat berapa? Dapat 11.78. Dapat 11.78. Okey. Dah habis ke jawapan awak ni? Belum cikgu. Okey, so teruskan lagi. Tambah 14. Perimeter sama dengan, okey. 14 tambah 11.78. Okey, jawapan awak dapat? 25.78. Okey, bagus. Yang lain macam mana, faham? Faham cikgu. Okey, ada soalan nak tanya? Boleh cikgu teruskan? Okey, tak ada. Cikgu teruskan lagi. Okey, sekarang kita tengok perempuan pula. Contoh cikgu nak panggil Jumana. Jumana boleh cakap tak Jumana? Boleh cikgu. Okey, cuba Jumana jawab contoh 6 ni. Jangan tengok buku teks tengok cikgu punya paparan ni. Cikgu. Hitung perimeter dalam M. So kena cari cikgu. Tak apa ambil masa. Yang lain pun kena buat sekali jangan tengok buku teks. Cuba. M sama. Hitung perimeter dalam M. Hitung perimeter dalam M. AB. Oh, dia nak perimeter semua cikgu Semua. Faham. Semua. Dia nak A, B, P, Q. Dia nak warna pink. Okay. So kita cari tengah O dia dulu. Tengah dia dulu. Tengah theta lah. Data. Okey, theta. Macam mana dapat theta? Nampak data. Macam ni cikgu. Oh, dia 50. Data tu dia 50. Okey, darab. dia nak dalam darjah dalam apa?
radian. So 50 tu bahagi dengan darab dengan radian. Pi Pi. darab pi bagi 180. Okey, so dapat jawapan berapa? Kosong 0.87. 0.8, 4 angka berarti. 872. 4 angka berarti. 0.8727. Oh, 8727. Okey. Lepas tu? Lepas tu nak cari PQ. Okey, macam mana cari PQ? S bersama sebab PQ tu S bersamaan Okey. dengan R data. Okey. So R dia berapa? R dia lah 10. Okey, 10 bagus. Darab dengan? 0.8727. Okey, so dapat jawapan berapa? Akan dapat 8.727. Okey, bagus. Seterusnya? Lepas tu dia nak perimeter. So 8.27 tu tambah dengan 10 tambah dengan 10. Salah. Cuba tengok apa yang salah. Soalan minta warna pink ni, warna pink ni. Warna A, pink. B, Oh, warna P, pink. Q. Warna Ha. pink. Oh, tu ada warna biru. Nampak ke? Okay, so 8 kena cari AB dulu. Okey, teruskan. Untuk cari AB dia punya sudut tu sama. Dia punya radian tu sama, jadi SD juga lah. S bersamaan dengan J data. Ya, betul. Okey, teruskan. 2 darab FAB dengan sama dengan 2 darab darab 8.727. okey, 0.827. Apa jawapan dia? Salah tengok dulu. 1.745 4. 7454. Okey, so nak dapatkan perimeter Tambah satu tu dengan 8.7. 8.7 tambah dengan 1.7454 tambah lagi dengan 8 tambah 8. 16. okey, so dapat jawapan berapa? 26.4724. 4724. Okey, bagus. Yang lain macam mana? Faham tak? Terima kasih Jumana. Okey. Yang lain macam mana? Faham? Faham cikgu. Faham. Okey, boleh okey, so kita nak dekat habis. Cikgu habiskan awal lah. Jadi tugasan korang adalah korang kena buat latihan formatif 1.2. Sehingga sekejap, dapat ni senang. Cikgu minta 3 soalan je. 5, 6, 7. 1.2 Nanti sebelum kelas besok cikgu akan tanyalah macam mana nak jawab. Latihan formatif 5, 6 dengan 7. Boleh? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey. Ada soalan nak tanya? Kalau tak ada, cikgu nak minta seorang buat kesimpulan. Apa kita belajar hari ni? Cikgu minta siapa Tadi perempuan, sekarang cikgu nak lelaki pula. Cikgu nak Cik Lufan. Cik Lufan, cikgu minta awak buat kesimpulan apa awak belajar hari ni. Cik Lufan? Cik Lufan? Oh, tak ada mic, tak ada. Okey, Dizul lah, Dizul. Cikgu. Okey, cuba buat kesimpulan. Apa kita belajar hari ni? Hari ni belajar cara nak tukar darjah kepada radian dan radian kepada darjah. Okey, bagus. Macam mana kita nak tukar darjah kepada radian? Kalau darjah kepada radian, darab 180 bahagi pi. Darjah kepada radian? Betul ke 180 bagi pi? Darab pi bagi 180. Okey. Lepas tu, apa keyword yang cikgu bagi tahu tadi? Kalau nak tukar unit, kena bahagi dengan unit dia. Betul. Okey. Macam mana darjah kepada radian pula? Nak kena darab berapa?
Darjah kepada radian. Darab pi bagi 180. Oh, cikgu Betul dah ke? tanya tadi Betul, betul, betul. Okey, betul. Okey. Lagi apa lagi tu belajar? Lagi satu panjang lengkok. Panjang lengkok. Ditulis sebagai huruf. S. Okey, bagus. Lagi? Apakah formula bagi panjang lengkok? S sama dengan R theta. Arti tak apa lagi kita belajar? Dia boleh berkait dengan apa soalan sekatan membulat ni? Perimeter tembereng Perimeter tembereng lagi? Tu tadi ada petua kosinus. Dia betul kosinus. Okey, bagus. Itu yang kita belajar hari ni. Terima kasih Zul. Okey, so kita nak buat kesimpulan. Soalan sekatan membulat ni dia senang. Tapi banyak bab yang dikaitkan dengan bab sekatan membulat. So, sebelum awak jumpa soalan yang susah, cikgu bagi tahu dulu. Dia mungkin ada kaitan dengan tadi penyelesaian segitiga yang pertama. Atau bentuk segi empat. So ciri-ciri semua macam ciri-ciri bulatan, tangent semua awak kena tahu yang matematik punya. So bila nak jawab soalan ni memang kena ingat balik semua ciri-ciri yang awak belajar masa tingkatan 2 dengan 3. Lagi. Itu je lah. Okay. Itu saja. Ada lagi soalan nak tanya? Kalau tak ada, cikgu rasa semua orang dah